Okay, hari ni kita nak belajar ciri-ciri ataupun karakteristik orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Hilanglah pula. Alam baru je buat tadi. Surah Al-Mu'minun. Astagfirullahaladzim. Syaitan datang. Hari ni syaitan datang. Alun lupa banyak yang solat. Okay, ada macam A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Duduk elok-elok. Ya Allah, ya Tuhanku. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Ingat kalau saya cakap macam ni maksudnya ada orang Islam yang beriman tapi dia tak berjaya. Okay, ni ciri-ciri orang beriman yang berjaya. So nanti pay attention. Ni dia positive side, negative side tu nanti you fikir sendiri. Okay. Ayat yang kedua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Apa dimaksudkan dengan khusyuk? Khusyuk dalam solat dia. Khusyuk tu fokus lah dalam solat dia. Concentration. Concentrate dalam solat dia. Okay, orang-orang yang khusyuk dalam solat. Yang dimaksudkan orang yang khusyuk dalam solat adalah apabila jantung hati dia tu ada khusyuk. Jadi khusyuk tu datang daripada jantung hati dia. Daripada hati dia yang mahukan kekhusyukan. Jadi khusyuk tu timbul. Fokus. Fokuslah kalau kita naik basikal, cuba kita tiba-tiba teringat benda kat rumah. Agak-agak basikal tu kita masuk dalam sawah padi ke duduk atas jalan raya. So, dia hilang fokus. Itulah maksudnya khusyuk. Jadi macam tu juga berlaku dalam solat. Bila kita hilang khusyuk tu, kita duduk teringat. Teringat apa? Doraemon. Kan Nobita lawan dengan Doraemon. Itu salah satu tanda yang tak ada khusyuk. Jadi apabila seseorang tu dia ada khusyuk, dia akan merendah diri. Jadi dia akan fokus dalam solat dia. Okay, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, yang berjaya. Yang pertama, iaitu apabila dia solat, dia khusyuk. Jadi apabila dia tak khusyuk dalam solat dia, dia tak bolehlah jadi orang beriman yang berjaya. Jadi kita kena jagalah solat kita. Jaga kekhusyukan tu. Kekhusyukan tu dapat apabila kita merendah diri. Itu apa dia? Poin yang ketiga. Orang Islam yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia berserah diri. Jadi berserah diri tu, apabila kita berserah diri 100%, so kita akan khusyuk. So 3 poin tu penting untuk mendapatkan kekhusyukan dalam solat ataupun aktiviti-aktiviti yang lain. Kedua, wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, termasuk pemikiran. Pemikiran contohnya apa? Berangan, berkhayal. Banyak cita-cita dalam fikiran tapi dia tak buat. Itu pun salah satu pemikiran yang sia-sia. Contoh perbuatan yang sia-sia pula. Main game. Tak tolong ibu bersih rumah. Itu hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang remeh-temeh ni, yang dipandang remeh-temeh ni, pandang sebelah mata, dia akan menjadi hal yang besar sebab daripada hal kecil ni, dia mengajar kita sikap sebagai seorang manusia. Nanti sampai ke besar lah tak mau tolong mak bapak. Daripada hal kecil ni. Jadi penting kita sebagai orang Islam yang beriman, yang mahu kejayaan, kena menjauhi perbuatan, pemikiran ataupun ucapan yang sia-sia. Sebab nanti dia akan bawa kita sampai hari tua. Okay, seterusnya,
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Okey. Daripada ayat ni dia lebih konsep dia kepada sikap yang suka memberi. Kita jangan menerima je, kita kena memberi. Daripada konsep ayat ni. Dan kewajipan tu lebih kepada zakat. Zakat setiap tahun, zakat fitrah yang wajib apabila kamu kerja nanti. Dan ada banyak lagi zakat, jenis-jenis zakat. Okey, seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Ini yang paling penting, yang paling susah sekali. Yang menjaga kehormatan dia. Menjaga kehormatan ni bukan dia merujuk kepada berzina saja. Dia merangkumi pemikiran, mata, pendengaran, mulut. Faham tak apa yang Alam cakap? Dan juga kemaluan. Ada apa? Alam sebut? Pemikiran, mata, pendengaran, mulut, kemaluan. So ada 5 perkara. Jadi 5 perkara ni kalau kita tak jaga dia punya harga nilai dia tu, ataupun orang sebut kehormatan, dia akan menjebakkan diri kita ke dalam dosa zina. Apa yang Alang nak maksudkan adalah kita duk berangan benda yang sia-sia. Sama ada berangan antara lelaki dengan perempuan, itu pun salah satu yang akan pergi ke arah zina. Nombor 1. Nombor 2, kita asyik duk pandang lah abang handsome. Itu adalah salah satu juga perbuatan yang ke arah zina. Jadi mulut duk bercakap benda yang merepek-merepek saja, yang lucah-lucah pun membawa kita ke zina. Pendengaran pula macam mana? Kita duk dengar orang nak cakap merepek, kita duk layan dia. Kita pun 2 kali. Tak boleh lah, kena lalu lah. Berlalu daripada itu. Ataupun kalau ada kekuatan untuk menegur, tegur. Kalau tak ada kekuatan untuk tegur, tegur dalam hati dan berlalu. Nombor 5, kemaluan. Menjaga kemaluan daripada benda haram. Contohnya bukan suami lah. Jadi 5 ni penting. Dia bukan sahaja fizikal, tapi apa? Fizikal, subjektif, iaitu pemikiran. Dia start daripada pemikiran. Pemikiran tu penting, kena jaga. Jadi kita kalau nak berjaya jadi orang beriman yang berjaya, kita kena menjaga kehormatan, harga diri. Daripada tingkah laku anda sebagai seorang wanita ataupun seorang lelaki, kena menjaga harga diri dia dan kehormatan dia. Ingatlah, ini ujian setiap orang akan terima. Ujian bisikan untuk berzina. Nabi Yusuf pun kena juga. Jadi apa yang menyebabkan dia menjauhi, orang panggil berjaya menghadapi godaan zina ni? Bidat? Apa yang menyebabkan dia berjaya menghadapi godaan zina? Penyerahan diri kepada Allah tu. Poin nombor 3. Faham tak? So kat situ dia akan jaga keimanan kita. Sebab tu kena doa awal-awal. Ya Allah Tuhanku, jauhilah aku daripada menghampiri zina. Doa ni 10 tahun, mungkin 10 tahun akan datang kita akan menghadapi ujian ni. So kena ready. 10 tahun? Yalah, mungkin 10 tahun, 5 tahun akan datang, apa 3 tahun akan datang. So kena doa sekarang. Okay, seterusnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. So kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Okey, maksudnya kat sini hanya untuk suami isteri sajalah yang boleh buat. So nanti kahwin. Kalau tak mau kahwin pun dia ada cara lah. Kalau tak nak mau kahwin kena banyak puasa. Banyak puasa? Puasa. Kalau tak boleh juga kena kahwin jugalah cerita dah. Okay, seterusnya. Fanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian, sesiapa yang menginginkan selain dari yang demikian,
maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Ingatlah, orang-orang yang melampaui batas tu dia boleh jatuh menjadi orang-orang yang fasik. Fasik tahu tak? Penderhaka. Dia macam anak dahaka lah. Jadi kalau nak cakap dengan mak, boleh nak bercakap, tapi jangan melampaui batas. Maksudnya jangan menengking. Apabila menengking, dia melampaui batas, dan apabila melampaui batas, dia akan menjadi derhaka, orang-orang yang fasik. Seterusnya, ciri orang beriman yang berjaya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Okey, amanah ni selalu terjadi kepada kaki tangan kerajaan. Amanah. Apa yang dimaksudkan dengan amanah? Buat raja tu kena betul-betul lah. Tidak ada penipuan. Kepercayaan yang diberikan dibuat dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa yang kita buat, contoh kat kerja lah, kalau kita tak buat amanah tu dengan betul-betul, kita tak jaga dia akan infect kepada orang lain. Terutamanya orang yang miskin lah. Selalunya amanah ni orang besar-besar. Orang besar-besar jaga duit. Dia pantang. Jadi kita ni macam orang yang biasa ni, orang yang bukan orang kerajaan, kena menjaga amanah daripada hal-hal yang kecil. Contohnya kat rumah, apa amanah yang ada dalam hal rumah tangga, hal rumah family, keluarga, apa amanah? Di sini. Dia tak boleh ni. Benda ni jadi benda apa tau. Apa hal amanah dalam family, dalam keluarga? Contoh yang paling kecil sekali. Amanah dan janji. Yudat. Sebagai seorang anak. Amanah tu apa? Banyak cakap mak bapak. Bukan. Amanah. Kepercayaan yang diberikan oleh seseorang. Tanggungjawab. Sebagai seorang anak boleh tak tahu dah. Okay, dalam segi keluarga, hal-hal yang kecil, amanah. Contoh, seorang kakak, apakah amanah yang diberikan oleh ibu bapa dia? Jaga diri dia, jaga adik-adik dia. Itulah amanah yang paling kecil sekali. Jadi walau paling kecil ni paling berharga tau. Dari situ dia akan belajar menjadi orang yang amanah. Faham? Okey. Amanah, janji. Okay, seterusnya, wallazina hum ala salawatihim wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara solatnya. Apakah yang dimaksudkan dengan memelihara? Memelihara solat. Okay, first tu dia kata orang yang khusyuk dalam solat dia. Lepas tu dia ulang lagi sekali. Orang yang memelihara solatnya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan memelihara solatnya? Jaga solat. Ya, tahulah jaga solat. Memelihara tu pun menjaga solat. Apa yang dimaksudkan dengannya? Solat tepat pada waktu. Itu je, solat tepat pada waktu. Jadi dia ciri dia adalah poin pertama untuk menambahkan keimanan. Mesti lupa dah. Solat tepat pada waktunya. Sahabat Nabi dia pergi tanya Rasulullah, dia tanya apakah perkara yang paling disukai oleh Allah. Lepas tu Nabi pun bagi tahu ada 3 perkara yang paling disukai Allah. First, solat tepat pada waktunya. Second, berbakti kepada ibu bapa. Third, berjihad. Berjihad tu apa? Berjihad itu melakukan sesuatu semata-mata hanya kerana Allah Ta'ala. Dan dia bersungguh-sungguh melakukannya. Berjuang. Contoh jihad yang paling kecil sekali adalah jihad melawan nafsu. Jihad, contohnya nafsu anda suka makan banyak-banyak sampai tak ada had. Jadi bunga berusaha keras untuk menjaga pemakanan dan tidak makan dengan banyak. Jadi itu adalah satu jihad, satu perjuangan semata-mata kerana Allah. Bukan sebab ibu larang makan, tapi sebab Allah. Jadi itu dinamakan jihad.
So tiga-tiga ni perkara yang Allah paling suka. Seterusnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Ini yang part yang paling best sekali. Dah kita berhempas pulas berusaha dengan bersungguh-sungguh jaga solat, jaga kehormatan, jaga apa lagi? Yang kat atas tu. Memelihara kehormatan. Menjaga amanah. Kita dah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Last sekali Allah bagi apa? Siapa tahu? Walaqad khalaqna alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi siapa yang tak mahu syurga Firdaus kat sini? Syurga Firdaus itu adalah salah satu syurga. Dia syurga yang paling tinggi, paling dekat dengan arasy Allah. Lepas syurga Firdaus, dia ada 100 syurga. 100 darjat syurga. Lepas tu, syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Lepas syurga Firdaus tu adalah arasy Allah. So bayangkan. Arasy tempat duduk Allah ke? Tempat duduk Allah. Tempat tinggal Allah lah tempat tu. Tapi tak payahlah bayangkan macam rumah. Itu yang selayak baginya. Jadi ni, syurga Firdaus ni paling tinggi. Itu adalah misi utama orang Islam yang beriman dengan sebenar-benar iman. Apabila dia yakin dengan kewujudan syurga Firdaus, dia akan apa? Dia akan mendirikan solat dengan khusyuk. Sebab dia dah yakin. Kalau dia tak yakin, tu yang solat halal balai. Okay? Itu salah satu. Macam mana kita nak tahu kita ni halal balai passion ke, fokus passion ke? So kat situ kita dah menilai diri kita. Siapa yang nak nilai diri kita ni? Kita, diri sendiri kita yang kena nilai. Sama ada kita khusyuk ataupun tidak. Bukan orang lain. Jadi syurga Firdaus ni bukan kita kena minta. Kita kena minta kat Allah. Allah kata apa? Jika kalian meminta syurga kepada Allah, maka pintalah syurga Firdaus. Kerana sesungguhnya syurga Firdaus adalah syurga yang paling tengah-tengah dan paling tinggi. Diperlihatkan kepadaku, di atasnya terdapat arasy Rabb yang Maha Pemurah. Ini hadis Bukhari, Muslim. Nah, Nabi kata, jadi kalau kita nak syurga, mintalah syurga Firdaus. Walaupun dia tinggi, tak apa, kita minta je. Kita tak tahu sama ada kita jadi orang yang macam mana. Jangan pula tak minta, ya Allah Tuanku, aku tak mampu nak masuk syurga Firdaus. Jangan jadi macam tu. Kena yakin lah, ya Allah Tuanku, bila aku syurga Firdaus yang paling tinggi, menemani Nabi Muhammad SAW di atas. Kan doa yang nak bagi PDF tu, 3 poin tu, ada baca apa tak baca ni? Tak baca. Macam Doraemon je. Dan 3 poin tu, dia kata, doa tu, ya Allah Tuanku, aku memohon kepada Engkau iman yang tak pernah lepas, nikmat yang tak pernah habis, dan izinkan aku menemani Nabi Muhammad di syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. 3 ni kena doa. Sebab tanpa iman, tanpa nikmat ni adalah nikmat di atas bumi dan nikmat di akhirat nanti. Dua-dua ni penting. Jadi hampa kena jaga iman tau. Dan minta syurga tu. Okey, itu saja untuk kesimpulannya. Kesimpulannya, ada berapa ciri-ciri orang yang beriman yang beroleh kemenangan? Ada 6. 1. Dia khusyuk dalam solat dia. 2. Dia menjauhi perbuatan zina. Perbuatan ucapan atau pemikiran sia-sia. 3. Dia mengeluarkan zakat, iaitu sikap yang suka memberi. Nombor 4. Menjaga kehormatan, baik dari segi pemikiran, pendengaran, perhatian dan ucapan. Dia ni menjaga harga diri anda sebagai seorang manusia yang beragama Islam. Nombor 5. Menjaga amanah dan janji. Dan terakhir, nombor 6.
Berenam. Yang paling penting sekali. Melindungi solat. Yes, memelihara solatnya. Iaitu solat tepat pada waktunya. Cakap melindungi. Okey, itu saja. Baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.